Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua cerita, tapi cerita dia memang cukup menarik tentang sihir menyihir. Kalau kita cerita tentang sihir menyihir ini memang sangat rapat dengan budaya orang Asia. Tak kisahlah orang Melayu, Cina, India ataupun bangsa Borneo, tapi tetap juga ada cerita tentang sihir menyihir ini. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka berdua yang telah mendidik dan membesarkan kita daripada kecil sampai besar. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan teruskan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan oleh Aziz, bukan nama sebenar, berlaku pada tahun 2019, hujung-hujung dekat Pulau Labuan. Cerita dia kali ni memang betul-betul abang rasa seram. Sebabnya bukanlah disebabkan oleh hantu, tapi disebabkan oleh tindakan yang dia, bukan tindakan, pengalaman yang dia alami. Cerita dia macam ni. Aziz ni, dia memang ada bakat semula jadi sebab tangan dia ni memang sangat pandai buat wiring kereta. Pada masa yang sama, dan dia ni belajar juga dalam wiring kereta. Jadi disebabkan bakat dan juga dia belajar, dia menjadi seorang yang sangat pakar dalam wiring kereta. Disebabkan dia punya bakat ni, akhirnya dia buka lah satu bengkel dekat Pulau Labuan. Bengkel dia ni memang khas untuk membetulkan wiring kereta. Pada tahun 2019, kalau ingat-ingatlah, waktu tu dah memang kurang kereta-kereta yang biasa-biasa. Bukan maksudnya biasa abang ni. Kereta yang pada tahun 2019 kebanyakannya kereta-kereta yang dah digital, yang banyak elektroniknya. Jadi dengan kata lain, bukan semua bengkel yang boleh betulkan kereta-kereta jenis macam ni. Hanya sesetengah bengkel sahaja yang boleh betulkan. Sebab kalau tersilap betul, boleh jadi rosak keseluruhan sistem wiring kereta. Jadi disebabkan tu, bengkel Aziz memang menjadi pilihan orang-orang di kawasan Pulau Labuan. Semua orang hantar kereta dekat tempat dia. Jadi dia sediakan satu sistem untuk slot in. Dengan kata lain, orang tak boleh terus-terus datang walk in, datang hantar kereta, tak boleh. Kena ada masanya, kena set dia punya tarikh bila, masa bila nak hantar, barulah dia boleh hantar kereta tu kat tempat Aziz. Dengan kata lain, kena buat temu janji awal-awal. Tu yang abang nak cakap. Temu janji kena dibuat awal-awal sebelum nak hantar kereta. Jadi ceritanya disebabkan dia punya kelebihan, dia punya kepakaran macam ni, satu Pulau Labuan memang kedal. Jadi dia ada sedikit rasa, bukanlah sombong, bongkak, tapi lebih rasa nakkan sesuatu yang perfect. Jadi setiap kali dia buat kerja, dia nak sesuatu yang perfect, yang menyebabkan orang rasa puas hati dengan kerja dia. Tapi kalau nak perfect macam tu, tak ada masalah pun. Cumanya, dia ada sedikit aja benda yang tersilap dekat dia. Ini diakui oleh Azri sendiri. Iaitu, dia suka kritik kerja orang lain. Contohnya bila orang tanya, Bang Aziz, macam mana buat wiring kedai A? Oh, kedai A cikai punya wiring macam tu. Baik, ayam je yang buat. Manusia tak buat macam tu. Ayam je yang buat macam tu. Jadi bila dah lama-lama, Azri ni dikenali sebagai orang yang suka mengkritik. Ada juga yang tanya dengan dia, terutama bini dia, Bang, janganlah kritik-kritik macam tu sangat, Bang. Nanti orang menyampah dengan abang. Tapi Azri punya pendapat adalah, dia perlu beritahu benda yang betul. Benda yang dia cakap ni adalah benda yang orang pelanggan patut tahu. Kalau benda tu cikai, kena dia cakap cikai. Kalau benda tu ayam, kena dia cakap ayam. Tapi bukan stop dekat situ aja. Dia selalu posting dekat Facebook, Instagram, dekat dalam Instagram media sosial tu semua. Lagi dia kritik kau-kau. Dia siap tunjuk contoh. Ini adalah contoh wiring yang dibuat oleh sekian-sekian kedai. Dia tak beritahu nama kedai. Tengok wiring dia dah macam siput. Dia macam tu dia beritahu. Tapi bagi orang-orang yang tahu kedai mana yang buat wiring di sekitar Pulau Labuan, akan terasa hatilah kan. Contohnya lah abang lah yang buat kedai wiring kereta juga. Bila tengok Aziz tu kritik abang punya kerja, sedikit sebanyak abang akan rasa sakit hati. Jadi disebabkan sakit hati inilah bermulanya satu episod yang sangat menakutkan dalam hidup Aziz. Iaitu
Bila semuanya satu hari tu berjalan dengan lancar, banyaklah tempahan-tempahan dia dapat, orang slot in hantar kereta dekat dia, sampaikan dia terpaksa kerja sampai jauh-jauh malam untuk siapkan setiap tempahan wiring kereta. Pada satu hari dia balik lewat, waktu tu dia kata lebih kurang pukul 8 ke 9 malam, sebab banyak sangatlah kerja ni, kereta melambat-lambat lah kat bengkel. Masuk rumah, dia duduk dengan mak mertua, dengan bapak mertua dia tak duduk sendiri. Sebab dia kata dia nak bela mak bapak mertua dia. Jadi terputus nafas abang. Jadi bila dia balik rumah tu, mandi-mandi, siap makan dengan bini, dengan anak, dengan mertua, dengan bapak mentua, mak mentua, dia lepaklah tengok TV. Lebih kurang pukul 10 malam lah macam tu, barulah dia ada masa nak tengok TV. Tengah-tengah dia tengok TV tu, tiba-tiba dia nampak dekat atas TV tu ada belalang. Pula belalang tu besarnya macam gajah lah dah, macam separuh daripada tapak tangan. Dia tak pernah tengok belalang yang sebesar tu. Jadi dia pun datang dekat ke belalang tu, dia amati betul-betul. Ini ke belalang ke apa? Tapi dalam hati dia pada waktu tu tak tergerak yang itu sebenarnya adalah bukan belalang, adalah benda yang dipanggil pelesit. Dia tak tahu, dia tak teringat pada waktu tu. Sebab dia memang tak dengki dengan ramai orang. Dia cuma kritik dan bagi tahu benda yang benar. Jadi dia tak terfikir, oh ni belalang. Nak pegang takut, besar dia punya saiz tu. Dia ambil penyapu, dia kuis-kuis, dia halaulah belalang tu keluar rumah. Jadi itu hari pertama. Hari kedua waktu tu pula dia tengah balik kerja. Bila balik kerja tu, malam juga banyak tempahan kereta. Bila sampai dekat rumah lebih kurang pukul 8-9 malam, punyalah dia terkejut. Atas pintu rumah mertua dia ada belalang yang lebih kurang sama dengan belalang yang semalam. Jadi dengan kata lain, ini belalang ni buat lawatan sambil belajar kedua kali sampai datang rumah aku. Pelik. Selalunya tak ada belalang-belalang, sebelum ni tak pernah nampak yang sebesar tu. Walaupun belalang yang sebesar tu tak pernah nampak, tapi belalang lain pun tak pernah nampak. Belalang kunyit ke, belalang daun ke, tak pernah dia nampak. Tapi inilah kali kedua dia nampak belalang yang bentuk lebih kurang sama dengan hari yang semalam. Hati dia waktu tu tegas juga, ini belalang, ini bukan benda yang bukan-bukan. Okey, jadi kehidupan hari kedua dia tidur berjalan macam biasa. Hari ketiga waktu tu dia tengah balik kerja, habis-habis makan basuhlah pinggan. Pada waktu tu dia dah mula terfikir tau, sambil-sambil basuh pinggan tu, 2 kali aku dah jumpa belalang, dia kata. Satu dekat atas TV, satu lagi dekat depan pintu rumah mertua. Ada 2 kemungkinan, sama ada orang nak dengki mertua dia ataupun orang nak dengki dia, benci dengan dia. Jadi ada 2 kemungkinan. Tengah-tengah dia syok basuh pinggan tu, bila dia jerit-jerit lah daripada belakang, cepat sikit bang basuh pinggan tu, macam basuh emas gitu. Jadi lepas dia basuh-basuh pinggan tu, dia pun lap-lap pinggan, letaklah dekat atas rak. Punyalah dia terkejut, depan mata dia dekat sebelah rak ada belalang yang sama macam hari pertama dan juga hari kedua. Dia dah pelik. Ini dah lain macam ni. Dia rasa dah, perlu tak dia bunuh belalang tu? Tapi disebabkan sayanglah kepada binatang, tak adalah kita nak bunuh sesuka hati. Dia pun ambil penyapu, kuis-kuis, dia halaulah belalang tu keluar daripada rumah dia. Waktu dia nak tidur, dia dah tergerak dekat hati, kalaulah dia jumpa belalang ni untuk kali keempat, dia kena beritahu mak bapak mertua dia. Ada orang yang nak meletakkan sihir dekat mak bapak mertua dia, dan dia kena jaga keharmonian rumah tangga mak bapak mertua dia dan juga bini dia. Jadi dia pun tidurlah. Besok pagi, waktu tu dia keluar daripada rumah dia awal-awal pagi. Keluar je daripada rumah, dia punya terkejut bila sampai dekat bengkel sebelum pekerja-pekerja dia lain datang. Belalang yang sama macam hari kedua dan ketiga dan pertama ada tertenggek dekat atas pintu bengkel dia. Jadi dengan kata lain, dia buat kesimpulan, ini bukan belalang, ini mesti adalah sesuatu yang orang panggil pelesit. Jadi, dan pelesit ni bukan ditujukan kepada mak bapak mertua dia, tapi ditujukan kepada dia. Dengan kata lain, ada orang nak dengki dia, tapi dia rasa macam dia tak ada benda lah, dia belalang aja, tapuk 2 tangan mati lah belalang ni, tak melesit kata. Jadi dia pun jalanilah hidup macam biasa. Balik-balik rumah tu, pada awalnya dia nak cerita dengan bini dia, tapi dia takut kalau bini dia ni rasa macam tak selamat. Jadi dia pun tidurlah macam biasa.
Dekat-dekat pukul 2 pagi, 1 lebih. Tiba-tiba badan ni digerakkan. Rupanya bini dia kejut. Dia tanya dengan bini dia. Waktu tu dia nak tanya dah rasa macam, bini dia nampak apa-apa ke yang tak senonoh? Dia tanya dengan bini, awak kenapa wak? Saya nak kencing, boleh tak tolong temankan? Jadi waktu tu dia kata, okeylah kencing lah. Rumah dia orang ni sebenarnya adalah rumah kampung. Rumah kampung biasalah, ada rumah atas, ada rumah tengah, ada rumah bawah. Dia berdua laki bini duduk dekat rumah atas, dekat bilik atas. Diperbuat daripada kayu lah kawasan rumah atas. Dekat rumah bawah pula separuh kayu, separuh papan. Abang silap. Separuh kayu, separuh batu. Dekat bilik bawah tu ada bilik mak mertua dengan bapak mertuanya. Jadi diorang tinggal dekat rumah tu berempat. 2 duduk atas rumah atas, 2 duduk rumah bawah. Waktu dia keluar, teman bini dia nak pergi kencing, dia akan melalui ruang tengah. Ruang tengah tu ada pintu. Pintu tu selalunya ditutup, memisahkan 2 ruang. Ruang atas dengan ruang bawah. Jadi kalau nak pergi bilik air dekat ruang bawah, pintu tu mestilah kena buka kan? Jadi dia pun buka lah pintu, dia pun turunlah ke ruang bawah, teman bini dia kencing. Tengah-tengah dia teman bini dia kencing, tiba-tiba dia dengar macam ada orang berjalan dekat rumah atas. Rumah atas kan rumah papan. Kalau orang berjalan bunyi yang krek macam tu. Jadi dia dengar, siapa pula yang duduk rumah atas? Siapa pula yang berjalan dekat atas tu? Sebabnya bapak mertua dia ada dekat rumah bawah. Dia pasang telinga. Tiba-tiba dia dengar orang yang ada dekat ruang atas tu tutup pintu papan yang memisahkan antara ruang atas dan ruang bawah. Jadi dengan kata lain, pintu tu tertutup dengan bunyi yang sangat gerun. Memang dia kata ada orang yang tutup, tapi dia tak berani nak tengok. Tunggulah bini dia keluar daripada bilik air. Selepas bini dia keluar daripada bilik air, dia capai tangan bini dia, sama-sama dia berjalan ke ruang tengah. Belum sempat apa-apa, bini dia dah tegur. Bang, tadi abang tutup pintu tengah ke? Kenapa abang tutup pintu tengah? Angin, kata. Jangan risau angin, kan ni sekarang ni malam, kadang-kadang angin. Bini dia pelik, tak pernah angin masuk tutup pintu, komen cantik je, siap lock lagi bang. Angin, jangan awak fikir yang bukan-bukan. Jadi dia pun dengan bini dia masuklah bilik tidur macam biasa. Pada waktu tu dah rasa tak sedap hati dah, rasa macam ada yang tak kena. Jadi besoknya tak tangguh-tangguh, dia pergi jumpa mak bapak dia. Bukan mak bapak mentua, dia tak nak cerita kat mak bapak mentua dia, dia cerita kat mak bapak dia dulu. Bapak dia cakap, jangan khawatir, Abah ada seorang kawan yang sangat ampuh ilmunya. Dia buat perubatan-perubatan Islam. Dia boleh tolong kau. Abang lupa nak cerita. Sejak daripada dia nampak belalang, semua tempahan-tempahan yang orang konon-kononnya nak slot in hantar kereta dekat dia, semua batalkan tempahan. Selama 2 minggu tempahan patutnya ada, pelanggan patutnya ada, semuanya terbatal. Jadi disebabkan belalang, pintu tertutup dan juga pelanggan yang langsung, bukan sikit dua sikit tak ada, langsung tak ada ni. Dah tak ada kerja 2 minggu duk melepak tengok Netflix. Waktu tu ada Netflix ke? Abang tak tahu masih ada Netflix ke tak. Jadi tengok Astro lah, tengok Astro. Jadi dia pun cakap dengan bapak dia kata dia nak bawa pergi jumpa kawan. Dia kata kawan ni memang bagus buat perubatan Islam. Jadi malamnya tanpa tangguh-tangguh dia ikutlah bapak dia pergi jumpa kawan dia, katanya nak berubat. Tapi bila sampai dekat rumah kawan bapak dia ni, dia dah mula rasa tak sedap hati. Sebab keliling, bila masuk dalam rumah tengok keliling dekat tepi-tepi dinding tu penuh dengan kepala-kepala binatang, tengkorak-tengkorak binatang. Dan semua tengkorak-tengkorak binatang ni diikat dengan kain merah, kain putih dan juga kain kuning. Dia dah rasa tak sedap hati. Kalau perubatan Islam, kita sebagai orang Islam, perubatan Islam selalunya memang tak ada yang macam tu. Yang ikat-ikat kain kuning atau kain putih atau kain merah dekat kepala-kepala binatang, tengkorak-tengkorak binatang, memang tak ada. Jadi dia pun duduklah dekat depan Tok Guru tu, dia panggil Tok Momo. Dia duduk depan Tok Momo tu, Tok Momo tu tanyalah apa masalah. Jadi dia pun ceritalah masalah dia, pelanggan tak ada pelesit, ada belalang, lepas tu pintu tertutup. Lepas tu Tok Momo tu cakap, engkau dah terkena sihir pemutus rezeki. Jangan khawatir, kata aku akan tolong kau. Lepas tu Tok Momo tu pun tepuk lantai, dia menyeru segala jenis mambang-mambang yang ada. Boleh bayangkan macam cerita Piramli agaknya macam tu. Dia seru semua mambang yang ada, dia buatlah gerakan-gerakan tangan yang pelik-pelik, dan kesudahannya adalah dia bagi kepada Aziz 2 helai kain, 2 carik kain.
kain kuning dan dua-duanya bersimpul. Dia cakap, ini satu untuk engkau, ini satu untuk bini engkau. Ke mana-mana kamu berdua pergi, kena bawa kain ni. Jangan ditinggalkan ke mana-mana. Dan ia adalah benda yang boleh melindungi kamu daripada peleset dan juga putus rezeki. Jadi pada waktu tu dia dah rasa macam, ini bukan perubatan Islam ni. Tapi kalau aku bawa juga, tak apalah. Dah bapak cakap macam tu kan, bawa je lah, letak dalam poket. Lepas tu balik rumah, sampai rumah, dia bagi, nyah kain kuning. Bini dia pun dah, kenapa pula bang kain kuning bang? Simpan. Bini pun malah banyak tanya, simpan je lah. Sejak daripada tu, dia tak nampak lagi peleset-peleset yang ada dekat rumah dia. Dan dia tak nampak lagi gangguan-gangguan, macam pintu tertutup ke, apa benda ke. Dia rasa macam, okeylah, berkesan jugalah. Cumanya pelanggan tetap juga tak ada. Pelanggan tak ada, tetap tak ada. Sama macam sebelum-sebelum ni. Jadi, dia sebelum balik daripada rumah Tok Bomoh tu ada pesan. Perubatan ni dia tak boleh buat sekali, dia kata. Dia kena buat 3-4 kali. Kalau boleh 5 kali, solid, cantik. Tiap-tiap kali 5 kali tu kena datang. Sebenarnya Aziz macam malas nak datang untuk kali kedua, ketiga dan seterusnya. Sebab setiap kali datang, dia kena bayar pampasan. Bukan pampasan, abang kata apa? Abang lupa perkataan dia. Kita kena bagi upah kat Bomoh tu. Pengeras. Kita kena bagi pengeras kat Bomoh tu. Pengeras bukan sikit-sikit, ratus-ratus. Dengan pelanggan tak ada, nak bagi ratus-ratus kat orang, baik ratus-ratus tu masuk perut sendiri kan. Jadi malaslah dia pergi ikut bapak dia buat berubat dengan Tok Bomoh tu lagi. Tapi yang tak sedapnya, Tok Bomoh tu tiap kali telefon, hantar SMS, telefon lagi, hantar WhatsApp. Bila nak berubat? Bila nak berubat? Bila nak berubat? Sampaikan Tok Bomoh tu cakap apa? Lain kali dia kata, kalau kau nak berubat setakat sekali, tak payah jumpa, dia kata. Ni, aku dah keluarkan banyak perbelanjaan, aku dah keluarkan, dah bagi mentera-mentera yang terbagus, kau tak nak datang berubat. Tapi Aziz buat macam, malaslah. Dahlah perubatan bukan macam Islamik punya perubatan. Lepas tu pula, kena bayar pula kan. Mahal pula tu dia kata. Jadi, ni nak ugut, dia ugut lah. Jadi dia cakap dengan Tok Bomoh tu, "Cenilah boh, cenilah moh." Rapat betul lah bang dengan Tok Bomoh. "Cenilah Tok Bomoh," kata. "Saya malah lagi nak datang dekat tempat Tok Bomoh sebab bukan apa. Saya tahu perubatan Tok Bomoh ni memang bagus, first class. Cumanya saya dengan isteri saya ni, ekonomi kita orang ni agak terganggu. Kalau nak bayar dengan jumlah yang Tok Bomoh minta tu memang tak mampu lah." Tak habis Azri terangkan, Tok Bomoh tu matikan telefon. Dengan kata lain, putuskan talian. Tak nak dia dengarnya alasan daripada Aziz. Kes tu berlaku petang tau. Waktu Tok Bomoh tu telefon, petang. Jadi Tok Bomoh tu macam dah bergaduh lah dengan Aziz ni. Malam tu, tengah-tengah malam lebih kurang pukul 2, tiba-tiba dia dengar bini dia menjerit, punyalah kuat. Sampaikan dia hampir nak tergolek jatuh daripada katil. Lepas tu dia bangun. "Dah awak kenapa menjerit tengah malam pukul 2 pagi ni kot?" Bini dia kata, "Bang, takut bang, ada orang jerit dekat telinga saya. Suara lelaki kuat gila." Sebenarnya Aziz tak dengar pun apa yang bini dia dengar. Bini dia aja yang dengar. Bini dia dalam keadaan menggigil-gigil, tak tahu nak buat apa. Sampaikan Aziz terpaksa tenangkan. Selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aziz ajar bini dia supaya bertenang. Bini dia jadi ketakutan. Jadi malam tu tidur dengan buka lampu. Dia tak berani nak tutup. Itu malam selepas dia tak pergi berubat tu. Jadi malam kedua pun jadi benda yang sama. Tengah-tengah tidur, bini dia bangun menjerit. Pun juga macam tu. Dia kata ada seorang yang jerit dekat telinga dia kuat gila sampai dia tak boleh tidur lepas tu. Walaupun buka lampu, memang tak boleh tidur. Dia terasa terlalu takut. 3 kali berturut-turut jadi macam tu. 3 malam kehidupan bini Aziz dan Aziz sendiri terganggu dengan jeritan yang katanya menjerit dekat sebelah telinga isteri dia. Padahal dia tak dengar pun. Bini dia aja yang dengar. Jadi diam lagi, dia sabar lagi. Malam yang keempat, waktu tu dia kata lebih kurang pukul 5 lah macam tu dan nak subuh. Jadi selalunya dia kata dia dah nak dekat-dekat dengan subuh tu memang dia bangun lah. Dia pergi semayang, dia kat surau yang terdekat dengan bapak mak mentua dia. Dia memang pergi ke surau selalunya. Waktu tu tengah dia kesat-kesat mata antar blur dengan tak blur, tiba-tiba dia nampak dekat hujung katil ada seekor makhluk besar, berbulu, mata merah. Lepas tu duduk macam macam tu. Pelik, berdiri dalam keadaan yang pelik. Dia pun tengok makhluk tu dalam sekali kelip, 2 kelip, tiba-tiba makhluk tu hilang. Dia pun pelik. Apa benda yang dia nampak ni?
Jadi waktu sembahyang subuh tu, dia ceritalah dengan bapa dengan mak mentua dia waktu sarapan tu. Dia cerita apa yang dia alami. Rupanya bapa mak mentua dia memang marah betul lah. Kau dah tahu benda ni, kau dah alami. Dia kata kau daripada peleset, lepas tu pintu tertutup, orang berjalan kat dalam rumah segala macam. Baru sekarang kau nak cerita macam ni bah. Dia kata memang dah sebelum ni cari cerita dengan mak bapak saya bawa pergi jumpa kawan dia pula bagi ajak jumpa dengan bomoh tah yang pelik-pelik. Jadi saya sebab itu saya punya perasaan takut nak cerita dengan abah, takut abah pun bawa pergi bomoh yang pelik-pelik. Astaghfirullahalazim. Orang tua tu mengucap panjang. Dia kata, meh abang kenalkan kau dengan seseorang ustaz. Dia kata, tapi kontak dengan kontak, akhirnya kawan bapak dia ni memang tak dapat nak terima Aziz sebagai pesakit dia sebab dia ada urusan lain. Jadi risaulah. Aziz ni risau dengan ekonominya, tak ada pelanggan, peleset walaupun dah tak ada, tapi tetap juga ada gangguan-gangguan bini dia kena setiap malam. Dan ada malam-malam tertentu kemunculan beruk tu dekat tepi katil. Jadi nak tak nak Aziz terpaksa minta tolong dengan kawan-kawan dia. Tanya dengan kawan-kawan dia, ada tak ustaz yang terkenal yang boleh dia rujuk. Jadi antara kawan-kawan dia beritahu ada seorang ustaz yang memang bagus dalam perubatan Islam, namanya Ustaz Luqman. Abang tak tahu sama ada ni nama betul atau tak, tapi kalau yang duduk dekat Pulau Labuan boleh beritahu dekat abang dekat kawasan komen. Ada ke Ustaz Luqman ni? Jadi dia kata berubatlah dengan Ustaz Luqman. Sampailah dekat rumah Ustaz Luqman tu, hari yang dijanjikan, dia cerita dengan Ustaz Luqman tu semuanya. Yang dia, apa yang dia alami, yang dia pergi berubat. Bila sampai bab berubat tu, Ustaz Luqman punyalah marah. Sampai Ustaz Luqman tu bagi ceramah agama free. Awak tahu tak, ini adalah kurafat. Kita sebagai orang Islam tak boleh berubat dengan cara macam ni. Keluarkan kain-kain yang dia bagi tu. Jadi si Aziz ni pun dengan bini dia keluarkanlah kain yang Tok Bomoh tu bagi. Ustaz tu cakap ini sebenarnya bukan sebarang kain. Ini adalah ikatan janji antara kamu dengan bomoh tu. Selagi benda ni tak diputuskan, selagi itulah dia akan mengganggu kamu. Jadi Aziz tak faham apa maksudnya mengganggu. Ustaz tu beritahu, sebenarnya peleset dan juga gangguan pintu terbuka tertutup pada malam tu adalah disebabkan oleh orang yang tak suka dengan Aziz. Maksudnya perniagaan ke, mulut dia ke, orang tak suka, orang hantar peleset untuk kurangkan, untuk hilangkan pelanggan. Dan bila Aziz pergi jumpa bomoh tu gunakan kadam dia untuk halau jin peleset tu, dan juga untuk halau jin yang mengganggu buka pintu dekat rumah mertua Aziz. Jadi yang halau benda tu adalah kadam si bomoh tu. Tapi masalahnya bomoh tu akan paksa Aziz untuk buat rawatan susulan. Tapi Aziz tak nak dengan alasan ekonomi tak berapa bagus. Jadi disebabkan tu dia arahkan dia punya kadam yang berbentuk beruk tu untuk kacau Azri dan isterinya tiap-tiap malam. Dengan harapan Aziz dengan isterinya akan balik ke dia, berubat dengan dia. Itulah sebenarnya alasan kenapa tiap malam mereka berdua diganggu. Peleset dah hilang, ganti pula dengan beruk dan juga jeritan tengah malam. Jadi ustaz tu pun tak apalah, kita usaha. Ustaz tu pun buatlah bacaan-bacaan ruqyah. Lepas buat bacaan-bacaan ruqyah, ustaz tu cakap dia kena putuskan hubungan Aziz dengan bomoh tu. Dikeratnya kain kuning yang diberikan oleh bomoh tu. Dia kata alhamdulillah sekarang ni tak ada apa-apa, cumanya bila balik nanti rajin-rajinlah tanam pokok bidara. Pokok bidara tu adalah pokok yang selalu perubatan Islam gunakan untuk menghalau makhluk alam sebelah. Ini ilmu baru ilmu baru yang abang pun baru-baru tahulah, bukan hari ni, baru-baru tahu. Kalau sebenarnya makhluk alam sebelah tak suka dengan pokok bidara, bau pokok bidara tu agak menyengat bila dikaitkan dengan alam sebelah. Jadi kalau bagi siapa-siapa untuk menghalau lah, maksudnya untuk ketenangan rumah, jadi dekat depan rumah tu tanamlah pokok bidara. Ini abang selalu dengar daripada Darusshifa, tempat-tempat perubatan Darusshifa, dia selalu mandikan orang yang kerasukan dengan daun buah bidara. Jadi bila habis berubat tu, gigihlah Aziz ni, pergilah carilah pokok bidara ni, tanamlah dekat setiap sudut-sudut kat rumah bapa mertua dia. Jadi dia yakin dengan perubatan ni sebab perubatan ni menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah sejak dia berubat, pelanggan yang dulunya dah putuskan hubungan dengan dia semua datang cari dia balik.
cari untuk buat teruskan perkhidmatan wiring tu. Alhamdulillah ekonomi dia macam biasa. Pengajaran yang paling besar dekat sini ialah kita jangan mulut tu jangan terlepas sangatlah. Sebab kadang-kadang hati orang kita tak tahu kan. Macam abang ni contohnya abang bercerita kan, abang sangat takut dan hati-hati. Takut-takut kalau abang bercerita, abang ada terusik hati sesetengah orang. Sebab itu dalam bercerita abang kadang-kadang tak nak beritahu tempat, tak nak beritahu tarikh. Sebabnya abang tak nak nanti ada orang terasa hati dengan apa yang abang cerita. Cukuplah cerita yang abang sampaikan ni untuk pengajaran semua. Jadi ke mana-mana yang nak dapatkan pokok bidara boleh. Tujuannya adalah untuk bagi ketenangan rumah, sebab jin-jin katanya tak suka dengan pokok buah bidara. Cerita yang kedua ni memang ceritanya agak santai tapi memang menarik, tentang Makcik Rockers. Dia mengisahkan tentang seorang budak namanya Aziz lah kita letak lah. Abang pun lupa nama dia. Dia letak namanya Aziz. Aziz ni dia baru lepas SPM. Dia tak beritahu tahun ni. Dia kata waktu tahun tu dia baru lepas SPM. Dia yakin dia punya keputusan bagus sebab dia yakin dia dapat masuk universiti sebab dia kata keputusan dia bagus. Tapi takdir Allah Ta'ala. Kan dia kata walaupun keputusan dia bagus, dia tak dapat pemanggilan mana-mana di universiti ataupun kolej, sama ada swasta ataupun kerajaan. Satu pun tak panggil dia. Dia rasa kecewa gila sangat pada waktu tu. Untuk mengubat rasa kekecewaan tu, dia menceburkan diri dalam bidang game. Tapi dia tak ada game kat rumah dia. Dia pergi rumah kawan dia main game. Jadi disebabkan dia selalu sangat main game, kawan dia komplain jugalah, ni kau datang rumah aku main game, aku ni dah nak cari kerja, aku tak dapat mana-mana panggilan. Aziz pun cakap dia pun tak dapat mana-mana panggilan, jomlah kita pergi cari kerja. Jadi dia pun berdua carilah kerja, jumpalah kerja kilang daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang hari Isnin dengan sampai Jumaat. Dia bekerja macam tu lah dia kata. Jadi dia kata walaupun sibuk-sibuk bekerja, tapi Sabtu Ahad dia mesti luangkan masa untuk main game dekat rumah kawan dia. Sabtu Ahad memang tak kacau lah hari kerja dia. Nak jadi cerita, pada satu hari Sabtu pada waktu tu, kawan dia Roger, aku ada game baru, game PC memang cantik gila, kau datang awal malam sikit pukul 8. Kau datang salah. Kau datang awal hari sikit pukul 12.30 hari. Jadi kita boleh main sampai petang. Bila dengar macam tu, Aziz macam seronok lah kan. Kawan ajak main game baru. Dia pun pukul 12.30 hari, lepas-lepas makan tengah hari Sabtu tu, pergi rumah kawan dia. Lupa abang nak beritahu, cerita ni dekat Kampung Cubadak. Jadi mana-mana orang Kampung Cubadak boleh komen kat sini. Nak pergi rumah kawan dia dekat Kampung Cubadak tu, dia ada dua laluan. Laluan belakang dengan laluan depan. Laluan belakang, dia kena lalu kebun. Tapi dia agak dekat sikit. Kebun getah. Dia agak dekat sikit. Yang lalu depan pula, laluannya okey, cuma agak jauh dan kena lalu satu jambatan yang misteri-misteri. Dia selalu dengar orang cerita dekat jambatan tu orang selalu nampak Makcik Rockers kat situ. Bukan pangkat kakak, pangkat makcik. Dia kata benda tu macam menakutkan lah. Orang kampung cerita, dia tak pernah jumpa dia kata. Jadi dia kata hari tu dia pergilah Sabtu dengan harapan dapatlah main. Sampai rumah kawan dia, jom kita battle. Mainlah game dia. Daripada 12.30 hari dia start main sampai 12.30 malam dia habis main. Bila dah 12.30 malam tu, dia dah rasa takut. Aku nak balik dululah, dia cakap. Nanti kan terserempak dengan benda-benda yang kat kampung kau ni. Dah lah cerita dekat kampung kau ni macam-macam ceritanya. Tapi kawan dia kata relax lah dulu, ni ada satu round lagi ni, bagi round yang terakhir baru boleh balik. Tapi sebabkan godaan daripada kawan dia ni, suruh ajak main game lagi, dia pun kata okey lah, bolehlah stay main, sambung sampai pukul 1-2 pagi. Bila sampai 2 pagi, dia dah mula dah gelabah macam mana nak balik. Kawan dia kata kau jangan lalu belakang kena lalu kebun getah, kau lalu depan, dia kata. Sebab belakang tu banyak cerita, dia kata. Tak apa, aku lalu depan walaupun jauh sikit, tapi banyak kawasan, banyak lampu, dia kata. Dia pun start motor, dia pun bergeraklah daripada rumah kawan dia. Sampailah dekat pintu keluar Kampung Cubadak, iaitu dekat dengan satu jambatan. Daripada jauh dia nampak siapa pula yang sidai kain putih dekat tepi jambatan. Komen besar kain putih tu, dia kata. Dan tinggi lah tu kain putih tu. Jadi dia pun nak lalu dekat jambatan tu, tiba-tiba baru dia perasan tu bukan kain putih. Tu Makcik Rockers yang tengah berdiri dengan mukanya dihadapkan ke sungai.
Dia nampak belakang makcik Rockers tu, rambutnya dia kata panjang betul, macam ikal-ikal rambut dia. Dia punya uniform putih dia tu mengibai-ngibai macam kain langsir yang tersidai. Nak tak nak, dia kata dia kena lalu juga, tapi dia kumpul kekuatan dulu. Dia berhenti, dia jauh dekat awal jambatan tu, dia berhenti sebab makcik Rockers tu duduk dekat ujung jambatan. Dia berhenti, dia kumpul kekuatan, dia masuk kelas, dia porah minyak, porah minyak, dia lalu zoom laju gila sampai lalu dekat belakang makcik Rockers tu. Entahlah, dia kata tiba-tiba je dia kata punyalah dia bawa laju tu sampaikan dia dah ada dekat depan rumah dia. Wah, magic. Dia pun tak tahu bila dia sampai kat depan rumah dia. Dia kata dia bawa dengan terlalu laju. Mungkin dia kata terlalu laju sampai dia tak ingat apa-apa. Waktu dia melintas dekat belakang makcik Rockers tu pun dia tak ingat apa-apa. Dia kata kalaulah dia terlanggar lori ataupun lori langgar dia, dia pun tak ingat apa-apa. Tahu-tahu dia dah ada dekat depan rumah dia. Padahal rumah dia dengan rumah kawan dia ni berjarak kalau naik motor dalam 20 minit jugalah. Tak tahulah macam mana kekuatan dia dapat macam tu. Jadi bila dia esoknya dia ceritalah dengan mak ayah dia apa yang berlaku. Mak ayah dia masih macam biasalah, hentam padan muka, main tengah malam lagi kat rumah orang. Lepas tu dia pergi rumah kawan dia, nak cerita lah ni, seronok, excited nak cerita. Jadi bila sampai rumah kawan dia, dia ceritalah apa yang dia jumpa malam tu. Kawan dia cakap, "Hey, ada dekat jambatan. Pertama kali aku dengar makcik Rockers tu lepak-lepak kat jambatan." Kenapa pula? Dia kata, macam ni, kampung ni dulu ada ceritanya. Makcik Rockers selalu terbang-terbang dekat kebun getah yang ada dekat belakang tu. Jadi ada seorang orang alim, dia buatlah sesuatu upacara ruqyah-ruqyah lah macam tu. Jadi semua orang kampung yang ada kebun getah dibekalkan dengan paku, dan semua orang kampung ni paku dekat setiap pokok getah yang ada dekat kebun diorang. Jadi dengan kata lain, semua pokok getah dekat kebun tu memang dah kena paku dengan sebatang paku yang dah ditawar-tawarkan, yang dibaca-bacakan ruqyah. Jadi mungkinlah disebabkan tu makcik Rockers tu dah tak sempat nak lepak-lepak lagi dekat tiap pokok. Sebabnya pokok-pokok tu semua dah diruqyahkan, dah diberikan ayat-ayat suci Quran. Jadi disebabkan tu dia tak tahu nak lepak mana, mungkin dia lepak dekat tepi jambatan. Bila bila Aziz dengar macam tu, dia kata macam ini bukan benda lawak. Aku jumpa macam nak mati aku tengok benda Allah tu. Oh, tapi pelik juga kan kampung kau semua pokok kelapa, salah, semua pokok getah dah dipaku dengan paku yang diruqyahkan. Rasa macam first time dengar. Jadi sejak daripada tu, kalau dia pergi rumah kawan dia main game, balik mesti awal malam. Tak pun pukul 7, pukul 6 dah balik dah. Dia kata dia tak berani lagi nak balik tengah malam. Dan itulah pertama kali dia jumpa dengan makcik Rockers. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang harap ceritanya menghiburkan. Walaupun elemen seramnya kurang, tapi ini adalah pengalaman daripada semua orang untuk jadi halu-halu bertelinga sambil-sambil memandu, bekerja, buat-buat kerja rumah, sambil-sambil. Ada yang abang selalu baca komen daripada Acik mana, abang lupa, dia suka menjahit sambil dengan cerita abang. Ada juga yang buat kuih dengan cerita abang. Ada yang memandu, ada yang memandu lori, ada yang dalam perjalanan-perjalanan jauh boleh dengar cerita. Walaupun ni semua pengalaman yang pernah terjadi kan. Jadi terima kasih sekali lagi dengarkan cerita abang. Terima kasih yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Kalau nak dapatkan boleh juga tekan link yang abang sediakan dekat ruangan description area. Minta maaf kalau abang ni kalau cerita ada yang tersasul-sasul. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.